A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada hari Khamis malam Jumaat ini dengan kita membaca surah Yasin. Kita niatkan dengan berkat surah Yasin dan juga dengan berkat ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Dan juga kita doakan untuk kedua orang tua kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan segenap guru-guru kita dan semua umat Islam di mana jua mereka berada. Dan juga mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin Allah Subhanahu wa taala memelihara Masjidil Haram, memelihara Masjid Nabawi, memelihara Masjidil Aqsa, memelihara kota Tarim, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Dan mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin dan berkat ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, dan mudah-mudahan dikembalikan kehidupan manusia pada sedia kala. Amin Allahumma amin. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصول وفروعهم وجميع ساداتنا الذي علي وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيتين مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولى عليهم خيرهم ويصرف عنهم شررهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمعن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita angkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian kita Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, sebelum saya lupa para jemaah sekalian, mari sama-sama kita baca surah Fatihah para jemaah sekalian. Ya. Seperti apa yang kita mengetahui, bukan hanya negara kita tetapi negara-negara yang lain seperti negara jiran kita, negara Malaysia, negara Indonesia dan negara-negara yang lain, ya, ada sebahagian daripada negara-negara keadaan COVID-nya itu berkurang dan terkawal. Ada sebahagian daripada negara-negara keadaan COVID-nya makin bertambah dan makin banyak orang mati, ya, dan makin banyak orang yang terjangkit dengan virus COVID tersebut. Senang cakap, tak terkawal para jemaah sekalian. Kita lihat sendiri di negara jiran kita, negara Malaysia, ya, sampai tidak terkawal. Kesian para jemaah yang dirahmati Allah. Dan juga di negara Indonesia para jemaah sekalian, ya, pun tidak terkawal, ya, sampai-sampai akhirnya perkara-perkara yang tak pernah dibayangkan tetapi terjadi, ya. Sampai-sampai mereka sampai-sampai mereka terpaksa, sebahagian daripada mereka itu bertengkar, ya, dengan pihak pemerintah, dengan pihak polis, dengan pihak soldier, ya, kerana mereka menjalankan tugas pemerintah dan rakyat. Jadi kecoh sikit para jemaah sekalian. Dan di samping itu juga, ya, banyak sekali, ya, para orang-orang saleh, para alim ulama, ya, meninggal para jemaah sekalian. Para alim ulama meninggal, ya. Saya difahamkan juga bahawasanya salah satu daripada ulama, iaitu pakcik kepada Habib Nabil Al-Musawa. Habib Nabil ini adalah abang kepada almarhum Habib Munzir, iaitu Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Musawa, ya.
orang yang sangat-sangat tawaduk pun meninggal. Dan juga salah satu daripada beberapa para alim ulama, kawan saya juga para jemaah sekalian, ya, yang dulu saya sama-sama kita belajar di Darul Mustafa, dan saya selalu dan juga sempat bermurajaah dengan beliau. Saya revise pelajaran saya dengan beliau, ya. Beliau pun sudah meninggal, ya, pada hari Rabu yang lalu, iaitu ad-da'iya ilallah almarhum Al-Habib Ridha bin Abdullah Segaf. Beliau adalah pimpinan Majlis Rasulullah di kawasan Sukabumi, Indonesia, ya, yang meninggal para jemaah sekalian pada hari Rabu yang lalu. Dan juga salah satu daripada Bilal Masjid Khalid, ya, yang sedang sakit, yang sedang awarded di hospital para jemaah sekalian, iaitu Tuan Haji Tahir, ya, pun sedang sakit para jemaah sekalian. Maka kita sama-sama baca surah Fatihah para jemaah sekalian. Kita niatkan, mungkin di antara ada kenalan-kenalan kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita yang telah meninggal ataupun yang sakit kerana COVID ataupun bukan kerana COVID, ya. Dan juga kita niatkan dengan berkat surah Fatihah, negara-negara jiran kita, umat Islam, dan juga umat manusia secara umumnya para jemaah sekalian, semua sekali para jemaah sekalian, ya. Dan juga di negara kita ini, mudah-mudahan yang susah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu, diberikan kemudahan oleh Allah taala, diberikan rezeki yang oleh Allah taala, dikurniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa syekhana wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sambung pengajian kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman sebelum kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada muka surat 404 kalau tidak silap saya. Naam, ya. Bab yang memperjelaskan tentang apa? Bab yang memperjelaskan tentang memelihara hati, ya. Bab yang memperjelaskan tentang memelihara hati. Baik. Setelah kita mula bab ini, setelah kita mulakan bab ini pada minggu yang lalu, ya, maka hari ini saya akan sambung saja para jemaah sekalian, ya. Saya akan sambung saja ataupun saya baca sekali lagi lah bab ini para jemaah sekalian, ya. Saya baca sekali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang memperjelaskan tentang memelihara hati. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu warḍa'an, memperjelaskan, kini sampailah masanya untuk saya ini, iaitu pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, untuk saya bicarakan tentang hati secara ringkas sahaja, ya, secara ringkas sahaja. 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 Secara ringkas sa
hati itu ialah penghulu segala anggota dan ketuanya. Padanya tersimpan semua asas akidah, akhlak dan budi pekerti, niat yang baik dan niat yang tidak baik. Tiada kebahagiaan di dunia maupun akhirat selagi hati itu tidak dan belum disucikan dan dibersihkan dari sifat-sifat buruk yang tercela, serta segera menyeri dan menghiaskannya dengan sifat-sifat baik yang terpuji. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud, dan jiwa dan yang menjadikannya, lalu ditunjukkan kepadanya yang salahnya serta yang baiknya. Sebenarnya beruntunglah bagi siapa yang membersihkan, sebenarnya beruntunglah bagi sesiapa yang membersihkannya, iaitu membersihkan hati, dan rugilah pula bagi sesiapa yang mengkotorkannya, iaitu mengkotorkan hati. Sampai di sinilah minggu yang lalu kita berhenti. Maka hari ini kita sambung balik para jemaah sekalian. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, selanjutnya, bahawa akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang terkeji di hati ada berbagai-bagai. Demikian pula dengan akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang tercinta, yang seharusnya setiap mukmin menghiaskannya di hati ada berbagai-bagai juga. Perbicaraan yang lanjut mengenai sifat-sifat ini telah dihuraikan oleh Imam Hujjatul Islam, iaitu Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, di dalam kitabnya bahagian kedua, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang membicarakan tentang perkara-perkara yang menyelamatkan dan perkara-perkara yang membinasakan. Pembicaraan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dalam hal ini amat padat dan harus dipegang dan dirujuk, kerana ia lengkap dalam semua segi, baik yang mengenai ilmu pengetahuan maupun amal ibadah, zuhud atau makrifat, disebabkan kesemua sumber-sumbernya dikumpulkan dari percakapan orang-orang yang terdahulu, dari para salafus salih, dari masyayikh-masyayikh, guru-guru ahli tariqat. Jejak langkah orang-orang ini dan suluh amalannya telah diikut dan dicontohi oleh orang-orang yang datang sesudah mereka dari ulama-ulama dan orang-orang saleh, kaum muslimin yang cenderung kepada perjalanan ini di merata ceruk dan rantau, sebagaimana yang telah diketahui dan dikenal dengan tepat dan yakin oleh orang-orang yang mempunyai asas di dalam ilmu ini dan yang telah meneliti rahsia perjalanan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengar sudah kita apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkenaan tentang hati. Maka memang benar apa yang dikatakan oleh beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dikupas oleh Imam Ghazali dengan selengkap-lengkapnya berkenaan tentang bab hati. Saya petik salah satu kalam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau memperjelaskan, al-qalbu kazujaj, katanya, ya, hati itu seperti kaca cermin. Kalau nak tahu cermin itu bersih ataupun kotor, maka cuba engkau diri di depan cermin ataupun mengambil lampu, seperti apa, mungkin kita ambil torchlight para jemaah sekalian, kita on torchlight tersebut, kenakan pada cermin tersebut. Apakah cahayanya terpantul ataupun tidak? Senang cakap, bila kita diri di depan cermin, kita nampak diri kita ke tidak? Maka berkata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, kalau kau tidak dapat nampak diri kau apabila engkau diri di hadapan cermin, berarti cermin itu kotor. Dan apabila cermin itu kotor, perlu dibersihkan. Dan dibersihkan dengan apa? Engkau akan bersihkan dan kau akan gosok cermin tersebut sampailah ia kilat, sampailah ia bersih.
Dan apabila ia kilat dan ia bersih, kau diri di hadapan cermin tersebut, barulah kau akan nampak diri engkau. Dan apabila kau hidupkan lampu tersebut, kita on torchlight, baru terpantullah cahaya tersebut. Jadi Imam Ghazali rahimallahu ta'ala memberitahu kepada kita, ya, dengan cara yang baik sekali untuk bersihkan hati kita. Imam Ghazali memberi iktibar dengan apa? Cermin para jemaah sekalian, mirror, ya, dalam English we call it mirror para jemaah sekalian, ya, yang mana cermin tersebut, kaca tersebut, kalau dia kotor, perlu untuk kita bersihkan dan kita gosok dia para jemaah sekalian. Nah, gosok di sinilah diperjelaskan oleh para alim ulama, perlu dengan tazkiyatun nafas. Apa maksud tazkiyatun nafas? Perlu mensucikan diri kita, bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengamalkan amalan-amalan yang telah ditunjuk, ajarkan oleh para alim ulama kita yang terdahulu. Contoh, salah satu daripadanya adalah dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Maksud membaca Al-Quran ini bagaimana para jemaah sekalian? Membaca Al-Quran dan sambil kita bertadabbur dengan Al-Quran. Bagaimana yang dimaksudkan dengan tadabbur dengan Al-Quran? Kita membaca Al-Quran dan kita juga apa? Mempelajari isi kandung Al-Quran. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut? Apa yang difirmankan oleh Allah taala di dalam ayat tersebut? Dan di samping itu juga para jemaah sekalian, di samping dengan kita bertilawah Al-Quran, kita buat apa lagi para jemaah sekalian? Iaitu dengan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi dengan kita dengan kita bertahlil, dengan kita berzikir la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga kita hiaskan malam kita dengan beribadah kepada Allah taala, dengan kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan solat sunat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan bertaubatlah kita kepada Allah taala dengan sebenar-benar taubat, sampai-sampai kita, ya, dimasukkan dalam golongan seperti mana Allah Ta'ala memperjelaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, cinta, sayang kepada innallaha yuhibbut tawabin, suka kepada orang-orang, sayang kepada orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga sayang dan cinta kepada orang-orang yang apa? Mensucikan dirinya daripada golongan mutatahhirin, orang yang bersih. Bersih bagaimana? Bersih dari zahir dan bersih dari batin. Dan di samping itu juga para jemaah sekalian, perlu dia kawal diri dia dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sedikit sebanyak, ya, sedikit sebanyak yang dijelaskan oleh Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Dan sangat-sangat baik sekali kalaulah seseorang itu, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Maksud saya, mempunyai amalan yang mana amalan itu dia ambil, dia mengamalkan yang dia terima daripada gurunya. Maksud terima iaitu dia mendapat ijazah daripada gurunya, ya. Maka amalkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti alhamdulillah, guru kami Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh telah pun menyusun buku telah pun menyusun sebuah buku wirid, sebuah buku untuk kita amalkan, ya, pada siang hari, pada pagi hari sampailah ke malam hari. Di tengah malam apa yang perlu kita laksanakan? Sebelum subuh kita baca apa? Lepas subuh baca apa? Setelah itu waktu isyraq buat apa? Waktu duha buat apa? Setelah itu lepas zuhur kita buat apa? Ya. Setelah itu selepas asar kita buat apa? Sebelum maghrib kita buat apa? Selepas maghrib kita buat apa?
Selepas isyak kita buat apa? Menjelang kita mau tidur kita buat apa? Bila kita bangun dari tidur kita buat apa? Pendek kata, amalan siang dan malam yang disusun ya di dalam kitabnya yang bernama Khulasatul Madad An-Nabawi, ya, Khulasatul Madad An-Nabawi, dan telah pun diijazahkan oleh Habib Umar secara umum. Sesiapa saja mau mengamalkan, silakan mengamalnya. Dan alhamdulillah kitab tersebut telah pun diterjemahkan, ya, telah pun diterjemahkan dan ada dari segi bentuk PDF para jemaah sekalian, ya. Boleh para jemaah simpan di dalam handphone para jemaah sekalian, simpan di dalam tablet ataupun iPad ataupun apa device yang para jemaah gunakan. Jadi senang untuk dibawa ke mana-mana dan senang untuk diamalkan. Sekiranya kalau para jemaah inginkan amalan ini yang disusun oleh guru kami iaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, sila hubungi saya para jemaah sekalian, sila WhatsApp saya di nombor handphone saya 84447405. insya-Allah kami akan hadiahkan insya-Allah. Seterusnya berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, jika anda telah mengetahui semua itu dan mengenal dengan baik, maka hendaklah anda mengetahui pula bahawa semua sifat-sifat yang tercela yang menyalut di hati itu adalah sebenarnya penyakit-penyakit yang berbahaya, yang mungkin menarik kepada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Seorang mukmin, iaitu orang yang beriman, tidak harus mengabaikan untuk mengobati hatinya yang sakit. Lantaran itu, tidak boleh tidak, ia mesti mengusahakan cara agar hati itu sehat dan selamat dari penyakit-penyakitnya. Sebab tidak akan selamat di akhirat kelak, melainkan orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih dan suci. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, pada hari tersebut tidak ada manfaat, malun wala banun, harta dan juga anak pinak, sahabat handai, ahli keluarga, illa man atallah, kecuali barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, iaitu hati yang bersih, hati yang bercahaya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang hatinya bercahaya, hatinya selamat. Amin, Allahumma amin. Kini anda telah mengetahui bahawa sifat-sifat hati itu ada yang terpuji dan ada yang tercela, dan sifat-sifat hati itu ada banyak pula yang kalau hendak diteliti satu persatu tentulah akan memakan masa yang panjang. Apa yang dijelaskan di sini pula adalah keringkasannya, dan apa yang dijelaskan di sini pula keringkasannya dan yang mana perlu sahaja. Manakala orang yang ingin mengikuti sifat-sifat ini secara mendetail harus membaca apa yang dihuraikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Memang para jemaah sekalian, kalau kita nak membicarakan tentang hati, panjang lebar para jemaah sekalian. Bahkan ada sebahagian daripada ulama-ulama ahli tasawuf itu memperjelaskan manusia itu sebenarnya bukan memiliki satu hati, tetapi memiliki beberapa hati. Seperti berkata Imam pengasas tarikat Naqsyabandiyah, iaitu Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi radhiyallahu an. Beliau memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Manusia itu mempunyai hati yang disebut dengan nafsu. Ya, nafsu inilah perlu dilentur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperjelaskan hati manusia itu, ya, terletak di sebelah kiri, ya, di atas dada. Setelah itu yang kedua di sebelah kanan, di atas dada.
Setelah itu yang ketiga, di bawah dada sebelah kiri. Setelah itu di bawah dada sebelah kanan. Setelah itu di atas dahi kita ini, di atas kepala. Setelah itu seluruh tubuh badan. Sebab itu ada sebahagian daripada ilmu tarikat, mereka zikirnya mereka untuk membersihkan hati mereka itu dengan zikir lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu apa para jemaah sekalian? Kalimat Allah. Ada yang zikirnya dengan sebutan Allah, 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 Allah. Ada yang zikirnya dengan apa? Dengan sebutan cukup mereka menyebut Allah, langsung mereka diam. Dan diamnya mereka itu bukannya tidur, tapi mereka zikir. Ada yang zikirnya sebutan hu, 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 hu. Ada lagi bermacam-macam cara, yang mana kesemua zikir-zikir ini, talqin zikir-zikir ini semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian daripada mereka zikirnya bukan dengan zikir lafzul jalalah, tetapi zikir dengan kalimat tauhid. Ada yang zikirnya mereka apa? Mereka apa? Pusing satu badan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikirnya mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikirnya mereka pusing, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan sebagainya para jemaah sekalian. Ini semua adalah amalan-amalan ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama sufi yang sudah diamalkan beratus tahun dari zaman-zaman dahulu, yang mana telah pun menjadi kesan kepada orang-orang yang mengamalkannya. Buktinya diperjelaskan oleh para alim ulama, wabil khusus seperti Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Tanda hati orang itu bersih, bercahaya adalah apa? Adalah apa? Apabila kita bercakap dengan dia, mudah kita apa? Kita selesa dengan dia. Itu tanda orang hati bersih. Dan lagi satu tanda orang hati yang bersih, bagaimana? Suka menerima nasihat dan senang sekali menerima teguran. Dan apabila ditegur, mereka gembira mendapat teguran. Ya, bukan mereka marah. Ada orang marah ditegur, tapi mereka ni gembira ditegur. Itu tandanya apa? Hatinya bersih. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihat Agama ini, akan tetapi rasanya tidak puas kalau saya tidak menyentuh juga sebanyak sedikit dari perkara-perkara yang membinasakan yang wajib dibersihkan hati daripadanya, serta perkara-perkara yang menyelamatkan yang wajib dihiaskan hati dengannya. Saya hanya mencatatkan beberapa perkara saja daripadanya, iaitu yang sudah umum berlakunya pada orang ramai, yang perlu bagi kita sekalian untuk mengingatkan diri kita. Maka begitulah dia nasihat daripada Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, penyusun kitab ini, iaitu penyusun kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iban, dan juga iaitu penyusun Ratib Al-Haddad yang barusan saja tadi kita bacanya bersama. Maka sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita hati yang cahaya, hati yang lembut, hati yang senantiasa suka melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hati-hati orang-orang yang selamat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tibalah waktunya, masanya ya, untuk kita sama-sama membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Ada yang me-WhatsApp pada saya, tanya pada saya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana budak-budak, kenapa tak ada Ustaz, kenapa Ustaz seorang hari ini? Hari ini saya sendirian para jemaah sekalian ya. Hari ini saya seorang ya. Saya tak panggil budak-budak datang ya. Jadi hari ini saya baca seorang. InsyaAllah nanti kita tengok macam mana para jemaah sekalian ya. Minggu depan ke ataupun minggu selanjutnya, insyaAllah. Terima kasih bagi yang bertanya tersebut. Masya Allah ya. Masya Allah. Baik para jemaah sekalian, mari kita mula membaca Maulid Ad-Diya'ul Lami' yang disusun oleh guru besar kita Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat membaca Maulid Ad-Diya'ul Lami' seperti mana niatnya para alim ulama yang terdahulu, dan juga seperti mana niatnya pengarang kitab Maulid ini, guru besar saya Al-Hafidh Al-Musnid Al-Mursyid Al-Murabbi As-Sayyidul Imam Ad-Da'iya ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan saya bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keturunan-keturunannya dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya bertawasul kepada kedua orang tua saya, dan juga saya bertawasul kepada semua guru-guru saya, dan juga saya bertawasul kepada semua para alim ulama satu dunia dengan membaca Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Mari sama-sama kita niatkan para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sifat kebaikan, sifat kesabaran, sifat ketabahan untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini yang sedang dalam keadaan sangat-sangat mengerikan. Dan juga dengan berkat bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan keamanan, Allah turunkan kesejukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dari segala macam perkara-perkara huru-hara yang terjadi. Dan juga dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi setiap rumah tangga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi ahli keluarga kita. Dan juga dengan berkat Maulid Ad-Diya'ul Lami' ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan rezeki kita, luaskan rezeki kita, tambahkan rezeki kita. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan bacaan Maulid Ad-Diya'ul Lami' ini ya Allah, perkenankan semua hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan semua permintaan-permintaan kami ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada hajat-hajatnya yang belum terkabulkan, maka kabulkanlah ya Allah. Di antara ahli keluarga kami, sahabat handai kami, guru-guru kami yang telah meninggal, maka tempatkan mereka di dalam syurga Jannatul Firdaus bersama syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kami yang sempit rezekinya ya Allah, maka bentangkanlah, bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya kepada kami. Ada di antara kami yang mempunyai hutang ya Allah, yang belum lagi mampu untuk kami selesaikan hutang tersebut, maka berikanlah kami kemampuan agar kami dapat selesaikan hutang tersebut. Ya Allah, dengan berkat Maulid Ad-Diya'ul Lami', dengan berkat hadratil marhum Sultanul Qulub Al-Habib Mundhir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawah, dan dengan berkat guru besar kami Sayyidul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Mursyid Al-Murabbi Sayyidul Imam Sayyidul Walid Ad-Da'iya ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واقف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفل النجاة عمانا. وعلى صحابتك الكرام عمات دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المعيب إلا وأضعى والها النشوانا.
أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله هما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع عنقدت لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه أنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نهانا بالله كرر ذكرى وصف محمد اللهم صل وسلم بارك عليه كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا
صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذ من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا، قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا، فهناك قف علم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافى، فما لا نور النواعي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسر أصنام مشركين وبلا شرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله أنت في العشر ملاذ لك كل الكون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما برسول الله قد دحى من أول الأبغى طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله دانا فلها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا بك عما نسأل يا الله وإله العرش يا سما يا رسول الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل ما طمع يا رسول
واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أغثنا يا الله بها ينهض ليهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا وحسين العقبى ومرجع الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمدا تهرى وآله وصحابة ما سنعشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في الصرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نحج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب رداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita daripada bacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Mudah-mudahan yang dikarang oleh guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Sebelum saya mengundur diri para jemaah sekalian, hari ini kalau kita lihat tarikh Islam, ia merupakan pada tanggal 27 daripada bulan Zulqa'dah, dan kita tinggal lagi beberapa hari sahaja kita akan menyambut bulan Zulhijjah insya-Allah, ya. Tinggal lagi hari ini, ya, 27, berarti hari ini sudah masuk malam yang ke-28 para jemaah sekalian, ya. Kalau kita tengok daripada kalender Islam, fa insya-Allah bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah itu pada, ya, hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad para jemaah sekalian, ya. Berarti hari Ahad 11 Julai tanggal 1 bulan Zulhijjah. Baik. Berkenaan tentang perkara bulan Zulhijjah ini para jemaah sekalian, izinkan saya untuk sedikit berkongsi pendapat, ya, berkenaan tentang keberkatan daripada bulan Zulhijjah ini, ya. Salah satu daripada keberkatannya para jemaah sekalian, ataupun salah satu daripada sunnah-sunnah daripada bulan Zulhijjah, iaitu dianjurkan kita untuk apa? Melakukan ibadah puasa, ya, dan juga dianjurkan kita untuk melakukan qiyam, ya, beribadah di malam hari pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, ya, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Berarti hari Sabtu malam Ahad sudah masuk malam yang pertama. Maka para jemaah sekalian, hari Sabtu itu begitu selesai kita solat maghrib, kita niat besok kita akan puasa, ya. Besok kita akan puasa, sahaja aku puasa hari pertama bulan bulan Zulhijjah kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab dijelaskan di dalam hadis, ya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, "Ma min ayamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar." Ya, maksudnya apa? Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan ibadah terhadapnya padanya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa pada setiap hari daripadanya adalah menyamai dengan puasa setahun, dan mendirikan setiap malam, iaitu mendirikan ibadah di setiap malam daripada malam-malamnya adalah seumpama seperti mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar, ya. Hadis ini banyak sekali para jemaah sekalian, ya, diriwayatkan oleh para alim ulama. Banyak sekali hadis ini diriwayatkan oleh para alim ulama, ya. Dan di samping itu juga pada tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah, ataupun disebut hari nahar para jemaah sekalian, ataupun disebut hari raya haji, adalah apa? Diharamkan berpuasa padanya.
Berarti apa para jemaah sekalian, ya? Kita puasa daripada tanggal malam 1 sampailah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah para jemaah sekalian, ya. Hari rayanya tanggal 10, ya, jangan puasa. Tetapi sunnah apa para jemaah sekalian? Bila kita bila kita nak keluar pergi sembahyang hari raya haji, jangan kita jamah barang makan, jangan. Kalau hari raya Idul Fitri, bila kita nak keluar dari rumah untuk menunaikan solat hari raya Idul Fitri, sunnah kita jamah barang makan. Kalau hari raya haji, terbalik para jemaah sekalian, ya. Dan juga para jemaah juga disunahkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah para jemaah sekalian. Pada bila hari Arafah itu tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah, ya. Jadi kalau awak nak puasa hari Arafah, malam 9 para jemaah sekalian, malam 9, ya, malam 9 selepas maghrib awak jatuhkan niat, saja aku puasa esok hari Arafah kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang disunahkan bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, iaitu disunahkan untuk mereka tidak berpuasa agar mereka, ya, kuat diri mereka untuk apa? Melaksanakan ibadah haji, ya, seperti mana yang dijelaskan. Dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mengangkat takbir di pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu orang ramai pun turut bertakbir bersama. Ya, disebutkan hadis ini di dalam Sahih Imam Bukhari para jemaah sekalian, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dan adapun Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an akan keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan bertakbir, lalu orang ramai pun bertakbir mengikut takbir mereka bersama-sama. Ya, dijelaskan juga Al-Imam As-Suyuti rahimallahu taala meletakkan athar ini sebagai salah satu daripada dalil, ya, pensyariatan mengangkat suara untuk berzikir di dalam kitabnya yang bernama Natijah Fikir fi Al-Jahar bit Takbir. Imam Bukhari rahimallahu taala juga menukil daripada tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan ayyam ma'lumat dan ayyam ma'dudat di dalam Al-Quran seperti berikut, ya. Pada surah Al-Hajj para jemaah sekalian, Allah Taala berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, ya. Ayyamul ma'lumat adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Dan juga disebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ya. Ayyam ma'dudat ialah hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. Maka terdapat isyarat yang jelas daripada Al-Quran bahawa zikrullah amat dianjurkan pada hari-hari daripada tanggal 1 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Dan juga para jemaah sekalian, pada hari 9 daripada bulan Zulhijjah ataupun hari Arafah, ya, adalah hari untuk kita berdoa, dan ia merupakan doa yang terbaik, ya, tahlil yang senang cakap, hari yang paling baik, hari doa yang paling baik. Kerana apa para jemaah sekalian? Hari Arafah Allah mengumpulkan semua manusia, ya. Allah mengumpulkan semua manusia di padang Arafah. Ibaratnya itulah dia padang mahsyar yang semua manusia berkumpul di sana dengan satu pakaian yang disebut dengan pakaian ihram. Tidak kenal bangsa, tidak kenal bahasa, tidak kenal pangkat, tidak kenal warna. Rajakah dia, sultankah dia, presidenkah dia, menterikah dia, orang kaya ke dia, orang alim ke dia, ulama ke dia, orang miskin ke dia, rakyat jelata ke dia, ibarat dia berkumpul di padang mahsyar dan dia menunggu giliran dia untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatan yang ia lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dikiaskan, ya, oleh para alim ulama. Dan pada tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah tersebut,
terdapat hadis daripada Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, khairud du'a du'a'u yaumil khairud du'a ya khairud du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya khairud du'a, sebaik-baik doa, du'a'u yaumi Arafah, doa pada hari Arafah, iaitu tanggal 9 Zulhijjah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik doa, zikir ya, yang aku sebutkan ya, yang disebut ya oleh aku wan nabiyun ya, oleh aku ini adalah oleh Nabi SAW, wan nabiyun, dan semua para nabi alaihimus salatu wassalam, wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, min qabli, sebelum aku, iaitu pada hari tersebut atau secara umum, ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hanyalah Dia semata-mata, tiada sekutu baginya, dan hanya baginya segala kekuasaan, dan hanya baginya segala pujian, dan Dia maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Maka diperjelaskan para jemaah sekalian oleh para alim ulama, faedah yang pertama ya, para alim ulama memperjelaskan beberapa faedah. Siang hari dan malam hari terbaik sepanjang tahun dan sepanjang zaman. Siang harinya apa? Hari yang terbaik sepanjang tahun, iaitu pandangan pertama 9 Zulhijjah, hari Arafah, dan pandangan kedua 10 Zulhijjah, iaitu hari Nahar ataupun hari sembelih, ataupun disebut dengan hari raya haji. 10 hari terbaik sepanjang tahun adalah daripada tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Ya, pandangan pertama tu apa? Iaitu ada sebagian ulama memperjelaskan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diazab oleh Allah taala. Ada juga penjelasan memperjelaskan apabila seseorang itu mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Dan pada malam hari pula para jemaah sekalian, ya, malam terbaik sepanjang zaman, iaitu malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana malam tersebut adalah malam asal dari segala kebaikan. Ya, berarti apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan, maka tak ada hari yang baik. Gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka itu adalah hari yang terbaik. Sebab itu para jemaah sekalian, ibadah solat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, minta maaf, apa saja ibadah para jemaah sekalian, dan apa saja hari yang mulia, yang baik, hari yang dilahirkan, malam yang dilahirkan oleh hari yang dilahirkan dan malam yang dilahirkan Nabi SAW adalah malam dan hari yang paling baik, kerana Nabi lah punca segala-galanya. Kerana Nabi SAW lah punca segala-galanya para jemaah sekalian. Ada orang tanya dengan saya, Mekah dengan Madinah siapa lagi baik? Saya bilang Madinah lagi baik daripada Mekah. Kenapa? Sebab di Mekah tak ada Nabi SAW. Kalau di Madinah ada Nabi SAW. Ada orang tanya lagi dengan saya, antara Kaabah dengan kubur Nabi, makam Nabi SAW, siapa lagi baik? Saya bilang Nabi Muhammad paling baik. Antara Hajar Aswad, air Zamzam, telaga Zamzam dengan Nabi SAW, siapa lagi baik? Adalah Nabi Muhammad SAW yang paling baik. Ada lagi orang tanya dengan saya, antara Al-Quran dengan Nabi SAW, siapa lagi baik? Iaitu saya menjawab Nabi Muhammad SAW yang paling baik. Bukan kita memperkecilkan Kaabah, bukan kita memperkecilkan Masjidil Haram, bukan kita memperkecilkan kota Mekah, bukan kita memperkecilkan telaga Zamzam, bukan kita memperkecilkan Al-Quran. Tidak. Tapi kalau kita fikir-fikir kembali para jemaah yang dirahmati Allah, kalau tidak ada Nabi SAW, maka syariat solat pun tak ada, syariat haji pun tak ada. Kan kalau kita buka sejarah, orang-orang di zaman tersebut pernah bergaduh siapa yang layak untuk angkat Hajar Aswad dan letak di Kaabah.
Akhirnya apa? Nabi yang angkat Hajar Aswad. Lihat para jemaah sekalian. Dan berkenaan Hajar Aswad juga, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah memperjelaskan, wahai batu, engkau dicium, dikucup, tidak akan memudaratkan aku, dan kalau aku tak kucup engkau pun, engkau tak akan memudaratkan aku. Tetapi Rasulullah kucup engkau, maka aku kucup engkau. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sangat-sangat penting, ya, paling mulia para jemaah yang dirahmati Allah. Paling mulia. Sebab itu para jemaah sekalian, kalau awak lihat setiap pengajian pasti bila saya baca doa, hujungnya pasti saya bilang ila hadratin Nabi. Berarti apa? Sudah saya doa, hujungnya ila hadratin Nabi, iaitu apa? Saya bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting. Ya, begitu juga pada hari Khamis malam Jumaat, ya, kita sama-sama berdoa para jemaah sekalian, dan doakan saya mudah-mudahan saya dapat istiqamah para jemaah sekalian. Tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diperjelaskan juga malam kedua yang terbaik sepanjang zaman, iaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra dan Mi'raj. Dan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam Lailatul Qadar. Malam terbaik sepanjang tahun diperjelaskan adalah malam Lailatul Qadar. Dan 10 malam terbaik sepanjang tahun adalah daripada tanggal 21 hingga 30 Ramadan. Senang cakap, malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebanyak berkenaan tentang kemuliaan bulan Zulhijjah, ya, kemuliaan bulan Zulhijjah. Dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sebahagian dari para jemaah ada yang menanyakan kepada saya, ya, berkenaan tentang selalu nampak di Facebook ada juga para jemaah pernah hadir, ya, majlis di rumah saya pada hari Arafah. Biasanya di rumah saya para jemaah sekalian, biasa tiap-tiap tahun ataupun hari-hari kebesaran agama Islam, saya akan mengadakan majlis, dan tidak kurang daripada antara 150 sampailah 250 orang yang datang. Boleh muat ke rumah saya? Alhamdulillah muat, kerana rumah saya menghadap kiblat para jemaah sekalian. Jadi orang-orang perempuan masuk ke dalam rumah saya dan orang lelaki semuanya di koridor rumah saya, sampailah di depan rumah jiran saya. Dan alhamdulillah jiran saya pun jiran yang baik, orang Islam kita, ya, para jemaah sekalian, ya. Maka kita selalu selalu mengadakan majlis bersama-sama, ya. Maka pada tahun ini seperti apa yang kita mengetahui, sebab masih lagi dalam keadaan Covid, walaupun ada keluar undang-undang baru, tapi saya tak berani para jemaah sekalian untuk mengadakan majlis, ya, di rumah saya. Jadi majlis tersebut akan diadakan juga, tetapi alhamdulillah, ya, akan diadakan majlis tersebut dengan apa? Dengan Masjid Al-Amin. Ya, Masjid Al-Amin di Teluk Belanga para jemaah sekalian menganjurkan majlis tersebut, ya, majlis menjelajah Mekah, Arafah dan Mina, ya. Maka akan ditampilkan beberapa asatizah kita, ya, para alim ulama kita di Singapura, daripada apa, dari awal dari tanggal 11 hingga tanggal 19 Julai para jemaah sekalian, ya, akan tanggal 11, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Hafiz bin Taha Suhaimi, anaknya Ustaz almarhum Ustaz Taha, ya, akan menyampaikan ceramahnya pada tanggal 11 para jemaah sekalian. Pada tanggal 12 pula insya-Allah yang berbahagia sahabat saya Ustaz Jalaluddin Hasan, ya, dan pada tanggal 13 Ustaz Hidayat Ismail, dan pada tanggal 14 Ustaz Kamsari Sanuh, ya. Dan pada tanggal 17 dan 18, ya, Julai adalah penghayatan ibadah haji secara virtual, ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Dan pada hari kemuncak tanggal 19 Julai para jemaah sekalian, insya-Allah guru kita Ustaz Tengku Muhammad Fauzi dan saya sendiri, dan juga Ustaz Nuzhan dan juga Ustaz Syafi'i Hasan, ya,
Imam Masjid Al-Amin akan mengadakan majlis pada iaitu majlis doa hari Arafah, ya, membaca doa hari Arafah. Jadi daripada tanggal 11 sampailah tanggal 19 Julai, ya, majlis yang dianjurkan oleh Masjid Al-Amin, yang mana majlis tersebut secara live streaming para jemaah sekalian, ya, secara live streaming, dan majlis akan bermula pada jam 5 suku petang. 5 suku petang, ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pengumuman yang boleh saya sampaikan. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, ada lagi satu pengumuman yang terakhir para jemaah sekalian, adalah seperti apa yang kita mengetahui, ya, pemerintah kita, government Singapore telah pun menggesa semua para rakyatnya untuk mempercepat mengambil vaksin COVID-19. Ya, kalau boleh cepat-cepat ambil. Dan alhamdulillah saya telah pun ambil vaksin yang pertama. Maka esok insya-Allah, ya, petang, lebih kurang jam 3.30 petang kalau tidak silap saya akan ambil vaksin yang kedua. Jadi saya minta doa dari para jemaah sekalian, ya, sebab kita dengar-dengar lah, ya, para jemaah pun saya rasa sebagian jemaah pun tahu, ya, bila dah ambil vaksin yang kedua ni kadang-kala ada orang yang sakit dan sebagainya. Doakan saya sihat para jemaah sekalian, ya. Sekiranya kalau sakit, berarti kalau tak ada pengajian selepas maghrib, berarti tak adalah pengajian, berarti saya rehat para jemaah sekalian, ya. Saya minta doa dari para jemaah sekalian. InsyaAllah nanti walau macam mana pun nanti saya akan umumkan di Facebook para jemaah sekalian, ya, kalau saya dapat pimpin ataupun tidak dapat pimpin pengajian-pengajian kita, ya. Harap-harap para jemaah dapat doakan saya insya-Allah. Tapi saya rasa untuk besok malam para jemaah sekalian, hari Sabtu malam dan juga hari Ahad malam para jemaah sekalian, saya rasa saya tidak akan adakan pengajian. Saya rasa saya nak rehat para jemaah sekalian, ya, kerana obatnya COVID-19 ni very strong para jemaah sekalian, ya. Kira senang cakap kita berhati-hati sajalah para jemaah sekalian, ya, berhati-hati. Tapi kalau sekiranya saya sihat, insya-Allah saya akan adakan pengajian insya-Allah para jemaah sekalian. Baik, saya cukupkanlah sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Dan insya-Allah kita akan jumpa pada malam-malam yang lain insya-Allah. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.